Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Atiyah binti Nazri. Nombor matrik saya 074140. Nama saya Nik Nur Syazwani binti Muhammad Rusli, nombor matrik 074139. Nama Nik Farhana Fatihah binti Mat Karim, nombor kad matrik 074155. Nama Nurul Aufa binti Masri, nombor matrik 074192. Dan saya Asma Adawiyah binti Muhammad Saleh, nombor matrik 074160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tugasan yang pertama iaitu bagaimana untuk mengatasi kepelbagaian yang wujud dalam kalangan pelajar. Jadi guru adalah peranan yang paling penting untuk mengetahui bagaimana pelajar tu bertingkah, bagaimana pelajar tu berinteraksi dan bagaimana pelajar tu membuat hasil kerja. Jadi macam mana? Melalui pemerhatian. Yang mana pemerhatian adalah satu penilaian yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat dan merekodnya dengan tepat, merekod profil pelajar dengan tepat. Ada 3 kaedah, iaitu pemerhatian tingkah laku, pemerhatian secara perbualan, pemerhatian hasil kerja. Jadi penilaian melalui pemerhatian ini perlu dilihat secara holistik, secara menyeluruh, khususnya dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi untuk pemerhatian tingkah laku ni, yang paling penting adalah untuk guru tengok bagaimana murid tu, sikap murid, amalan murid, kemahiran mereka dari segi kinestetik ataupun kemahiran sosial mereka, dan banyak lagi lah. Kalau pemerhatian secara perbualan ni, bagaimana murid berinteraksi dengan guru, murid berinteraksi dengan murid dan murid berinteraksi dengan bahan. Seterusnya pemerhatian hasil kerja. Pemerhatian hasil kerja ni contoh lukisan, craft dan sebagainya itulah. Bagaimana mereka membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi kalau untuk bahan, bagaimana guru ni nak tengok dari segi pemerhatian, salah satunya adalah ujian pesanan kertas. Ujian pesanan kertas ni boleh dilakukan dengan ujian formatif ataupun summatif. Kalau ujian formatif ni tak formal, sebab dia ujian formatif ni adalah untuk kita kesan tahap penguasaan dan kemajuan murid dalam kelas dan untuk perbaiki kelemahan dan keadaan segera. Selain ini singkatlah waktu untuk ujian formatif ni. Contohnya tugasan akhir kelas ke, yang penting waktu PBT. Selain ini dalam PBT lah. Kalau ujian summatif, formal, dia untuk kesan pencapaian murid berdasarkan beberapa unit pembelajaran dan peringkat grade murid dalam kelas secara formal lah, dan ada waktu yang mengikut kesesuaian. Contohnya macam PT3, SPM, ujian akhir tahun. Seterusnya kita masuk kepada rekod profil pelajar. Dalam rekod profil pelajar ini mengandungi maklumat penuh tentang latar belakang pelajar seperti info diri pelajar, maklumat ibu bapa, penilaian ahli keluarga, kewangan keluarga, kawasan penempatan dan juga sebagainya. Dan dalam profil pelajar ini, guru dapat membuat andaian tentang hal keadaan pelajar dalam PDP dan sedikit sebanyak dapat membantu guru membuat penilaian umum pelajar berdasarkan latar belakang masing-masing. Seterusnya adalah ujian diagnostik, yang mana ujian ini membantu guru mengenal pasti punca kelemahan dengan terperinci yang dihadapi oleh seseorang pelajar, di mana dapat mengenal pasti kegagalan pelajar itu untuk menguasai sesuatu kemahiran dan juga mencapai tahap penguasaan. Merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih khusus, sama ada ia berlaku secara individu ataupun secara berkumpulan supaya proses PDP itu dapat berjalan dengan baik dan juga sistematik. Dan guru itu dapat merancang bahan bantu mengajar yang bersesuaian mengikut tahap penguasaan pelajar. Hasil kerja pelajar. Hasil kerja pelajar ini adalah satu bentuk penilaian untuk mengetahui dan menilai tahap penguasaan seseorang pelajar. Dan hasil kerja pelajar ini juga menentukan cara kaedah pengajaran yang lebih sesuai untuk ditambah baik pada masa akan datang supaya pelajar dapat mencapai tahap penguasaan yang maksimum. Dan yang terakhir adalah rekod kemajuan pelajar, yang mana rekod kemajuan pelajar ini menunjukkan pencapaian pelajar dalam semua mata pelajaran dalam bentuk markah dan penggradan sama ada tinggi ataupun rendah. Dan yang terakhir membantu guru untuk mengetahui prestasi pelajar. Malah sebenarnya dapat membantu ibu bapa untuk membuat pemantauan prestasi akademik anak mereka dalam rekod kemajuan ini, yang mana ia diambil berdasarkan pentaksiran yang dilakukan oleh guru melalui peperiksaan. Seterusnya, jadual penentu kandungan. Penyediaan jadual penentu kandungan iaitu JPK merupakan salah satu bentuk perancangan pengajaran yang dilakukan untuk menggambarkan ciri sesuatu pengajaran dari segi kandungan, iaitu konstruk yang diajar, pemberatan setiap konstruk, konteks, pemberatan setiap konteks dan juga pemberatan aras kesukaran.
Oleh itu, jadual 1 menunjukkan JPK yang telah disediakan bagi mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1. Tajuk yang dipilih adalah tajuk 19. Tajuk yang dipilih adalah tajuk 19 daripada buku teks iaitu Suci daripada Najis yang mana merupakan tema daripada bidang fiqh. Oleh itu, pengetahuan dan kefahaman, aras kemahiran dan aras pengetahuan diperincikan seperti dalam jadual. Berdasarkan JPK tersebut, jadual banding beza telah disediakan seperti dalam jadual 2 sebagai rujukan dalam menyediakan rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Manakala jadual banding beza memfokuskan kepada unit pengajaran atau standard pembelajaran, objektif dan hasil pembelajaran, kandungan pelajaran, kaedah mengajar dan kaedah penilaian. Penyediaan kedua-dua jadual ini adalah untuk memastikan rancangan pengajaran harian ini disediakan dengan baik dan berfokus. Seterusnya, berdasarkan standard kandungan 4.3.2 menunjukkan cara mencuci setiap najis. Jadi, satu contoh rancangan pengajaran harian iaitu RPH telah lengkap disediakan dengan menyediakan perancangan pelaksanaan aktiviti dengan mengambil kira faktor kepelbagaian pelajar yang wujud dalam kelas. Perancangan melibatkan pemilihan strategi pengajaran, kaedah, teknik, aktiviti dan alat bantu mengajar yang seiring dengan objektif yang telah ditetapkan. RPH pertama, terdapat 3 perkara yang saya huraikan. Pertama adalah pengetahuan dan kefahaman yang mana di dalamnya terdapat konsep, fakta, kaedah dan teori. Untuk elemen yang kedua adalah aras pengetahuan. Aras pengetahuan ni ia merangkumi daripada mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Dan elemen ketiga adalah aras kemahiran, iaitu untuk menilai kemahiran kognitif dan juga psikomotor pelajar. Baiklah, untuk pengetahuan dan kefahaman, untuk istilah, guru menyatakan maksud najis mukhaffafah, mutawassitah dan juga mughallazah. Jadi untuk fakta, guru perlu menerangkan ketiga-tiga jenis najis tersebut yang perlu difahamilah dalam Islam. Jadi kaedah untuk RPH pertama ni, kaedah yang digunakan adalah penerangan, yang mana penerangan untuk mengetahui, menyampaikan kepada pelajar bahawa najis ni mempunyai 3, yang bermula dengan najis ringan, sederhana dan juga najis berat. Untuk alas pengetahuan pula, seperti yang saya katakan tadi, terdapat 5 alas pengetahuan yang perlu guru nilai, iaitu mengingati adakah pelajar ni dapat mengetahui maksud-maksud najis, ketiga-tiga najis tadi. Okey, jadi untuk memahami adakah pelajar ni memahami perbezaan antara ketiga-tiga jenis najis tersebut. Untuk mengaplikasi, adakah pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang perbezaan ketiga-tiga jenis najis. Dan akhir sekali adalah menilai. Jadi adakah pelajar membuat penilaian tentang perbezaan ketiga-tiga jenis najis tersebut. Untuk aras kemahiran kognitif, adakah pelajar ni dapat mengetahui, memahami dan mengaplikasi serta menilai, seperti yang saya huraikan sebentar tadi. Dan untuk psikomotor ni, jadi pelajar mendengar pengajaran yang diberikan oleh guru semasa PDP. Berdasarkan slide pertama dan juga slide yang kedua, ianya tidaklah mempunyai perbezaan yang ketara. Hanya perbezaannya hanya ada pada aras kemahiran, yang mana RPH pertama terdapat aras kemahiran kognitif dan juga psikomotor, manakala untuk RPH kedua aras kemahirannya mempunyai 3 elemen, 3 kategori, iaitu kognitif, afektif dan juga psikomotor. Baiklah, saya akan hurai satu persatu. Dalam elemen pengetahuan dan kefahaman, RPH yang kedua, guru menunjukkan cara-cara menyucikan setiap najis. Jadi setiap najis yang mengikut peringkatnya mempunyai cara yang tersendiri untuk menyucikannya. Jadi guru menerangkan serta menunjukkan demonstrasi kepada pelajar. Kemudian pelajar membuat simulasi untuk menentukanlah adakah pelajar ini benar-benar faham atau sebaliknya. Jadi untuk menghilangkan cara untuk menyucikan najis tersebut, mestilah hilang bau, rasa dan warna. Jadi untuk aras pengetahuan pula, adakah
guru akan menilai adakah pelajar mengingati cara basuhan yang sebenar, adakah untuk memahami adakah pelajar dapat menyebut setiap langkah menyucikan najis, bermula daripada najis ringan, sederhana dan juga najis berat. Jadi untuk mengaplikasi adakah pelajar ni dapat melakukan demonstrasi dan simulasi menggunakan bahan yang dibekalkan oleh guru. Dan untuk menganalisis pula, adakah pelajar dapat menganalisa setiap jenis najis serta cara menyucikannya dengan cara yang betul. Dan akhir sekali adalah menilai ni untuk penilaian lah tentang perbezaan cara menyucikan ketiga-tiga jenis najis mengikut tahap dia lah, tahap daripada ringan, sederhana dan berat. Jadi untuk aras kemahiran kognitif, pelajar dapat mengetahui, mengingati dan juga memahami dan menilai. Untuk efektif, pelajar ni dapat menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap kebersihan. Dan untuk psikomotor pula, pelajar ni melakukan simulasi cara menyucikan najis di dalam kelas semasa proses PDP berlangsung. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan masuk kepada JPK bagi RPH yang ketiga, iaitu 4.3.3, mana menerangkan cara menyamak kulit binatang. Iaitu kaedah yang digunakan adalah kaedah penerangan dan juga aktiviti berkumpulan, di mana bagi aras pengetahuan adalah sehingga menganalisis. Manakala aras kemahiran ketiga-tiga domain kognitif, efektif dan psikomotor ada dalam RPH ini. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada JPK bagi RPH yang keempat, iaitu 4.3.4, iaitu peka terhadap najis dan berusaha membersihkan dengan istiqamah, di mana kaedah yang digunakan adalah kaedah penerangan dan juga pengukuhan. Bagi aras pengetahuan adalah sehingga mengaplikasi, dan aras kemahiran iaitu ketiga-tiga domain kognitif, efektif dan psikomotor juga terdapat dalam RPH ini. Berikut merupakan jadual yang berkaitan dengan penyediaan RPH. Okey, jadi kami memilih tingkatan 1 Ibnu Sina, mata pelajaran pendidikan agama Islam, bilangan pelajar seramai 25 orang pelajar, bidangnya adalah bidang fiqh ataupun ulum syariat, dan tajuk yang dipilih adalah suci daripada hadis, manakala subtopiknya adalah jenis najis dan cara menyucikannya. Pengetahuan sedia ada pada pelajar adalah pelajar ini sudah mempunyai pengetahuan terhadap jenis-jenis najis pada pelajaran yang telah dipelajari pada minggu lepas. Manakala standard kandungan yang digunakan adalah 4.3 dalam DSKP, yang mana memfokuskan kepada jenis najis dan cara menyucikannya. Seterusnya beralih kepada standard pembelajaran, di mana terdapat dua kandungan dalam standard pembelajaran, iaitu 4.3.1 menyatakan maksud najis mukhaffafah, mutawassitah dan juga mughalazah, manakala 4.3.2 adalah menunjukkan cara menyuci setiap jenis-jenis najis berikut. Objektif yang terdapat dalam RPH ini adalah bagi memastikan pada akhir pembelajaran pelajar-pelajar akan dapat menyatakan maksud jenis-jenis, menghuraikan cara menyucikan najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughalazah, dan objektif yang ketiga adalah menunjukkan cara membersihkan setiap jenis najis berikut. Seterusnya beralih kepada hasil pembelajaran adalah sebelum tamat pengajaran, seramai 98% dapat menyatakan maksud jenis najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughalazah dengan jelas. Seterusnya, hasil yang kedua adalah 98% pelajar dapat menghuraikan cara menyucikan najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughalazah dengan betul. Kemudian dari segi kemahiran berfikir, ia dapat mengaplikasikan cara bersuci daripada najis-najis, dan juga elemen berentas kurikulum adalah pendidikan kesihatan, yang mana dia menitik beratkan kesihatan, iaitu menjaga kebersihan daripada segala kekotoran seperti najis, dan juga akhlak Islamiah yang mana memupuk kita supaya sentiasa sentiasa berada di dalam keadaan yang bersih. Sehubungan dengan itu, nilai Warni yang dapat dikenal pasti dalam aktiviti ini adalah kebersihan diri, kerjasama, hormat menghormati dan bertolak ansur. Dan seterusnya, KEBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi yang diterapkan dalam RPH ini adalah teknik menyoal dan alat berfikir. Seterusnya adalah peta pemikiran yang digunakan adalah peta I think, iaitu seperti peta buih. Manakala aktiviti PAK 21 adalah persembahan, iaitu dengan pelajar mempersembahkan hasil kerja mereka yang bergerak secara berkumpulan di hadapan khalayak pelajar lain
tentang hasil kerja mereka secara berkumpulan. Dan manakala bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru adalah komputer riba, papan putih, LCD dan juga gambar. Gambar ini adalah berkaitan dengan jenis najis dan cara menyajikannya. Rujukan atau sumber yang digunakan adalah daripada buku teks Pendidikan Islam tingkatan 1 dan refleksi pengajaran adalah pencapaian objektif, tindakan susulan dan penambahbaikan PDP. Pencapaian objektif adalah 98% pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran. Tindakan susulan 2% orang pelajar tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Penambahbaikan PDP yang dilakukan oleh guru adalah melakukan aktiviti yang lebih meringkas dan padat dengan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran. Oleh itu, kita dapat kenal pasti aras pembelajaran pelajar dari segi pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, penilaian dan sintesis atau kreativiti. Manakala aras pembelajaran yang seterusnya adalah latihan bertulis pembentangan yang mana sudah diberitahu tadi dalam peta pemikiran kita akan melakukan peta item dan pelajar akan mempersembahkan hasil kerja mereka. Baiklah, kalau untuk seindaksi, guru akan bahagikan pelajar kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama adalah kumpulan cemerlang yang sederhana yang diberi nama optimis. Kumpulan kedua, kumpulan lemah, namanya karisma. Jadi waktu induksi ni guru akan pamerkan satu gambar dan pelajar akan kaitkan gambar tu dengan topik yang akan dipelajari. Dekat sini nak suruh pelajar tu nampak fokus dan boleh berfikiran secara kritis dan kreatif dan yakin dengan apa yang dijawabnya. Untuk langkah pertama adalah strategi berpusatkan guru yang mana guru akan gunakan LCD untuk terangkan maksud najis dari segi bahasa, syarak, dalil pensyariatan najis dan pelajar akan ikutlah. Jadi di sini pelajar akan memberi perhatian terhadap apa yang diterangkan oleh guru. Langkah pertama ni akan dijalankan selama 10 minit. Langkah 2 juga dalam 10 minit, guru akan minta lah pelajar berbincang dalam kumpulan masing-masing tadi tentang najis dari segi contoh dan cara macam mana nak sucikan najis. Dan guru pun akan buat kuis lah berkenaan dengan 3 najis tu, najis mukhafafah, najis mutawasitah dan najis mughalazah. Kat sini pelajar akan selahkanlah maksudnya kemampuan mereka dan beri nampak kerjasama di antara mereka dan bagaimana mereka berkomunikasi, bersosial antara ahli kumpulan mereka. Kemudian langkah 3 iaitu penilaian selama 10 minit yang memfokuskan kepada menunjukkan cara-cara menyuci setiap jenis-jenis najis. Guru akan membahagikan pelajar kepada optimis dan juga karisma seperti yang telah disebut sebentar tadi. Oleh itu, pada awalnya guru akan melakukan demonstrasi tentang cara membersihkan ketiga-tiga jenis najis dengan betul kepada pelajar meliputi dua-dua kumpulan tersebut. Seterusnya, guru akan memberikan arahan bergantung kepada kumpulan masing-masing iaitu kumpulan optimis arahan lain, kumpulan karisma arahan yang lain. Okey, jadi bagi kumpulan optimis, guru ini akan beri arahan kepada pelajar untuk melakonkan tentang cara membersihkan ketiga-tiga jenis najis dengan betul. Okey, bagi kumpulan karisma iaitu kumpulan lemah ini, guru akan memberi arahan kepada pelajar untuk melakonkan tentang cara membersihkan ketiga-tiga najis dengan betul kepada pelajar berpandukan gambar berwarna seperti warna merah untuk najis mukhafafah, warna hijau untuk najis mutawasitah dan warna kuning untuk najis mughalazah. Jadi dekat sini pelajar dia akan susun mengikut gambar warna yang telah diberikan untuk mengenal pasti dari segi beza dan juga cara bagi setiap najis. Seterusnya, aktiviti pelajar kumpulan optimis seperti biasa akan memberikan perhatian terhadap demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru, manakala aktiviti pelajar iaitu kumpulan optimis dan juga kumpulan karisma akan memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru. Dan bagi kumpulan optimis, pelajar akan melakukan simulasi tentang cara membersihkan ketiga-tiga jenis najis dengan betul. Dan bagi kumpulan karisma, pelajar akan melakukan simulasi tentang cara tersebut cumanya berpandukan gambar berwarna seperti yang telah diterangkan dalam aktiviti sebentar tadi. Okey, bagi kecerdasan pelbagai yang didapati dalam langkah 3 adalah verbal linguistik dan juga verbal ruang. Linguistik adalah dari segi penyampaian pembentangan, manakala visual ruang adalah berpandukan kepada gambar berwarna. Okey, jadi BBM yang digunakan adalah LCD dan juga strategi dan teknik adalah berpusatkan pelajar di mana pelajar perlu bergerak dan juga berfikir sendiri bersama-sama dalam kumpulan dan juga subang saran yang mana dapat didapati dalam kumpulan juga. Dan juga kaedah expository yang mana pelajar dapat mengeksplor iaitu meneroka pelbagai jenis-jenis najis untuk mengetahui cara menyucikannya. Dan nilai murni adalah fokus, yakin, berfikiran kritis dan juga kreatif.
Berikut merupakan contoh-contoh gambar berwarna yang akan diberikan kepada pelajar. Warna merah, hijau dan juga kuning. Sekali adalah penutup selama 5 minit yang mana menilai pengetahuan pelajar berkaitan konsep 3 jenis dan cara menyucikannya berdasarkan hasil kerja kumpulan dan perkongsian idea. Okey, guru dia akan pilih dan soal pelajar tentang kesimpulan yang dipelajari dalam kelas tersebut dan pelajar akan menyatakan kesimpulan daripada isi pembelajaran yang dipelajari. Jadi selepas itu, guru akan merumuskan keseluruhan isi pelajaran yang dijalankan dan juga guru akan menyatakan harapan kepada pelajar supaya mengambil pengajaran daripada isi pembelajaran. Oleh itu, pelajar didengar dengan teliti rumusan isi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kecerdasan pelbagai yang terdapat dalam penutup adalah verbal linguistik dan juga strategi teknik yang digunakan dalam perpustakaan pelajar dan juga teknik alat. Itu sahaja untuk RPH bagi 4.32 iaitu cara menunjukkan setiap jenis najis. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada tugasan yang keempat iaitu kriteria pengalaman pembelajaran. Okey, bagi kriteria pengalaman pembelajaran yang pertama dalam RPH yang kedua ini, kami memilih kecerdasan pelbagai kinestetik iaitu dapat menguji kecerdasan kinestetik dan kebolehan pelajar dalam mempraktikkan cara membersihkan ketiga-tiga jenis najis dengan betul bukan sahaja semasa proses PDP dijalankan, malah dapat diaplikasikan di luar bilik darjah juga. Misalnya kita dapat lihat pada RPH pada bahagian penutup. Okey, kita dapat lihat di mana guru memilih dan menyoal pelajar tentang isi kesimpulan dan pelajar menyatakan kesimpulan daripada isi pembelajaran yang dipelajari. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada gaya belajar iaitu kinestetik dan juga visual di mana dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dengan pelaksanaan aktiviti yang memerlukan pelajar bergerak secara aktif serta penggunaan gambar sebagai panduan kepada pelajar yang lemah dalam melaksanakan simulasi tentang cara membersihkan ketiga-tiga jenis najis dengan betul semasa proses PDP. Iaitu di mana dalam RPH ini kita dapat lihat di mana guru ni melakukan demonstrasi dan memberikan arahan kepada pelajar untuk melakukan tentang cara membersihkan ketiga-tiga jenis najis tersebut. Okey, bagi kumpulan aras tinggi dan aras sederhana, mereka dapat melakukan simulasi tentang cara membersihkan ketiga-tiga jenis najis tersebut dengan betul. Manakala bagi aras kumpulan rendah pula, mereka melakukan simulasi tersebut berpandukan kepada gambar berwarna iaitu merujuk kepada gambar berwarna merah menunjukkan najis muhaffafah, manakala warna hijau pula najis mutawasitah dan warna kuning iaitu najis mukhallazah. Okey, baiklah, seterusnya bagi kognitif iaitu kriteria pengalaman pembelajaran yang ketiga. Kognitif iaitu dapat meningkatkan keupayaan pemikiran pelajar dalam menyokong aktiviti pemerhatian serta tindak balas yang berpotensi bagi membantu pelajar mempelajari sesuatu konsep yang sukar seperti cara membersihkan ketiga-tiga najis dengan betul. Jadi untuk tugasan yang kelima, kecerdasan pelbagai. Dalam RPH kami, RPH 2 yang mana elemen kecerdasan pelbagai adalah kinestetik. Kinestetik ni adalah pergerakan tubuh badan, penggunaan tubuh badan untuk selesaikan masalah. Serta menyatakan idea. Contoh dalam RPH 2 ni, pelajar kan dibahagikan kumpulan. Jadi pelajar berada dalam kumpulan dan menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Macam mana cara menyucikan najis dan contoh-contohnya. Dan guide-nya berpendapat bukan hanya terdapat satu cara untuk selesaikan masalah, tapi ada banyak cara. Jadi individu gunakan beberapa jenis kecerdasan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk. Tapi kalau dalam RPH 2 ni, kinestetik. Selain kinestetik, ada lagi linguistik, interpersonal, intrapersonal dan sebagainya. Seterusnya adalah gaya belajar yang mana dalam RPH kami menekankan tentang dua gaya belajar iaitu kinestetik dan juga visual. Yang mana visual ini juga terbagi kepada dua iaitu linguistik dan juga spatial. Okey, bagi gaya belajar kinestetik, pelajar kinestetik akan mengingati pembelajaran dengan berkesan sekiranya terdapat aktiviti seperti amali secara hands-on yang dapat dilakukan terus di dalam bilik darjah. Malah pelajar kinestetik ini juga menerima pembelajaran melalui tingkah laku seperti merasa,
mendengar, melihat dan juga menyentuh. Kaedah demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru dan demonstrasi sendiri oleh pelajar tentang cara menyuntikkan 3 jenis najis ini juga merupakan gaya pembelajaran kinestetik yang dapat menarik minat pelajar. Sebab apa? Sebab adanya pergerakan yang dilakukan secara demonstrasi tersebut. Bagi gaya pembelajaran visual, pelajar visual linguistik lebih memilih dan mudah untuk belajar dengan menggunakan tulisan bertulis seperti membaca dan juga menulis. Malah mereka juga memiliki ingatan yang kuat dengan dapat mengingati apa yang dibaca dan apa yang ditulis. Bagi pelajar visual spatial, lebih memilih untuk tertarik dengan penggunaan graf, gambar dan carta. Dan dalam RPG kami menggunakan gambar. Contohnya, guru menunjukkan gambar perbezaan antara najis dan gambar berwarna bagi 3 jenis najis bagi pelajar yang lemah. Contohnya bagi najis mukhaffafah berwarna merah, mutawasitah berwarna hijau, mughalazah berwarna kuning. Dan dari gambar itulah bagi pelajar lemah dia dapat jadikan sebagai panduan untuk mengikuti dan mencapai tahap penguasaan yang baik dalam pembelajaran tersebut. Kita beralih kepada gaya kognitif. Gaya kognitif ni terdapat banyak definisi yang telah diberikan oleh para pengkaji. Jadi, pada asasnya definisi gaya kognitif merupakan cara seseorang individu itu mengingati, membuat persepsi dan juga memperoleh kembali maklumat yang seseorang itu dapat. Jadi dalam bidang pendidikan terdapat dua jenis gaya kognitif yang sering digunakan sebagai kayu ukur, iaitu gaya kognitif field independent iaitu bebas medan dan juga field dependence iaitu bersandar medan. Ini menurut Witkin et al. 1977. Jadi, apa beza gaya kognitif bebas medan dan juga bersandar medan? Untuk bebas medan, pelajar ni lebih berdikari dalam pembelajaran. Manakala bersandar medan, pelajar ni lebih bergantung kepada guru dan juga rakan-rakan untuk tugasan pembelajaran. Yang kedua, pelajar bebas medan ni suka merancang pembelajaran sendiri. Yang mana berbeza dengan bersandar medan, bahawa pelajar ni memerlukan pendekatan mesra dan interaksi dengan guru semasa PDP. Yang ketiga adalah pelajar bebas medan ni berkeyakinan tinggi dalam membuat tugasan bersendirian. Jadi ianya berbezalah dengan pelajar bersandar medan, yang mana mereka ni kurang berkeyakinan tinggi dalam membuat tugasan bersendirian. Jadi akhir sekali adalah bebas medan, guru merupakan konsultan, pendengar dan juga fasilitator, yang mana ianya berbeza dengan bersandar medan, yang mana guru ni merupakan pengajar, penunjuk cara dan juga pemberi markah. Secara kesimpulannya, hasil kerjasama dalam tugasan berkumpulan di dalam bilik darjah dapat mencukil gaya kognitif yang ada pada diri pelajar secara teruslah. Maka jelaslah bahawa gaya bersandar medan ni bersesuaian dengan tajuk suci daripada najis serta aktiviti pembelajaran abad ke-21, yang mana ianya dapat diaplikasikan dalam pendidikan di Malaysia. Wallahu alam, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.